Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita mulakan pertemuan kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah tuan-puan dirahmati Allah. Bertemu kita di malam ini. Dah dekat-dekat nak tidur ni, buat apa tuan-puan dirahmati Allah? Selalu kalau dekat-dekat nak tidur ni, agak-agak tuan-puan ni buat apa sebenarnya? Jadi terima kasihlah sudi bersama dengan kita pada malam ini. Kita nak sembang-sembang ataupun kita nak berbual, berbicara benda-benda yang baik lah sebelum tidur ni. Moga-moga akhir hidup kita pun kita sudahi dengan perkara yang baik, husnul khatimah. Jadi tuan-puan dirahmati Allah, apa khabar? Puan Siti Arja Wardati, Mun Mak Isma, lagi siapa ni yang bersama dengan kita dah ni? Nur Azia, Hafizatul Syuhaila, Abdul Halim, ni orang mana ni? Kia Ibrahim, siapa yang kali pertama baru masuk ni? Sihat ke tu? Dan sharing Ayu Sam. Ayu Sam ni orang mana ya? dah sampai Al-Barakah ke belum ni? Rohimi binti Ismail dah sampai Al-Barakah ke belum ni? Siapa kat sini yang tak sampai-sampai lagi Al-Barakah ni? Dia masih daripada awal kita online sampailah sekarang, dia join online je. Dia tak pernah datang lagi. Tapi dia nak datang tapi masih tak ada kesempatan. Hirah siapa ni? Harliza Ramli. Masya-Allah. Okay, sihat itu? Alhamdulillah lah. Terima kasihlah sudi bersama dengan kita pada malam ini. Kita baru habis selesai kuliah maghrib bersama dengan yang bahagia Datuk. Penang sana tu. Jauh tuan-puan dan rahmat Allah. Alhamdulillah sekarang ni kita live di Al-Barakah lah pula. Sekarang ni hebatlah zaman kita ni tuan-puan dan rahmat Allah. Daripada jauh kita boleh live. Subhanallah, Masya Allah. Acuk daripada Batu Pahat Ustaz. Batu Pahat. Saya dah sampai dah Batu Pahat. Kawan-kawan saya ramai kat sana. Kawan-kawan hafal Quran saya lah. Dulu kami belajar dekat Darul Quran, jumpa dekat Darul Quran. Ramailah kawan-kawan daripada sana. Belum sampai lagi Ustaz, insya-Allah. Ummul Amira Umar, tak sampai lagi. Kena sampai, mailah datang ziarah ya. Ada rezeki mai datang. Nanti perkenalkan diri. Mawa'ad, apa khabar? Sihat? Ustaz, saya teringin nak datang tapi belum ada rezeki. Ada rezeki tak ada rezeki lagi, tak apalah. Saya doa moga Allah berikan rezeki untuk sampai di sini. Tak sampai lagi Ustaz. Nur Ain, ramai tak sampai lagi ni. Masya Allah, Masya Allah. Kelang hadir orang kaya Zulhilmi. Orang kaya Zulhilmi bersama dengan kita dah. InsyaAllah akan sampai Al-Barakah. Rahimah Yusof. Siapa yang minggu depan siapa yang datang? Ada 22 bas ya tuan-puan dan rahmati Allah. Minggu hadapan 22 bas yang akan bersama dengan Al-Barakah, ziarah Al-Barakah. Siapa kat sini yang akan sampai bersama-sama dengan 22 bas? Subhanallah. Ribu-ribu yang nak datang hujung minggu ni. Saya tak sampai lagi. Saya daripada Temerloh, Maznah Muhammad. Masya Allah. Terima kasih. Saya belum Ustaz besut jauh. Hati lama nak ke Al-Barakah tapi belum dimakbulkan lagi. Dan insya-Allah ada rezeki kita jumpa ya. Baik. Terima kasih. Saya daripada Ipoh je Ustaz. Sehari. Ini selalu dah datang ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tonton FB live ni daripada rumah anak kat Batu Pahat. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik tuan-puan dirahmati Allah, sambil-sambil kita sembang-sembang tu,
adalah pengisian sikit saya nak kongsikan pada tuan-puan. Rombongan daripada Singapura buat lagi saya datang insya-Allah. Baru-baru ni ada 12 orang je. Daripada Johor, subhanallah. Belum sampai Farahdina. Kan. Puan Farahdina pun belum sampai lah. Tapi ni yang di antara yang setia ni. Setia sehingga ke hujung nyawa ni. Live bersama dengan kita. Baik, terima kasih. Saya dah pernah sampai 2008. Saya pun tak ada lagi dekat Al-Barakah, tuan-puan. Saya ada dekat Al-Barakah 2018. 2008 tu, ya Allah, lama sangat tu. Itu mesti datang-datang tengok-tengok dah berubah dah Al-Barakah. Siapa ni? Maimunah Mukhtar, subhanallah, teringin nak duduk kat pondok ustaz. Okeylah, kalau teringin nanti saya bawa pusing lah. Tengok-tengok pondok kan. Lagi sekali nanti ada rezeki saya bawa pusing-pusing lagi tengok pondok. Kita kat sini banyak ada banyak pondok, tuan-puan dirahmati Allah. Ada fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4, fasa 5, fasa 6, fasa 7. Banyak. Itu kita tak tunjuk lagi. Yang tak pernah datang tu kena tengok. Kita ada tahfiz. Okey. Insya-Allah satu hari nanti saya akan datang ke Al-Barakah kalau semua diizinkan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Okey, baik. Okey. Sambil-sambil kita sembang-sembang tu, kalau tuan-puan ada soalan nak tanya-tanya, bolehlah kita sembang-sembang. Okey. Saya dah 3 kali ustaz sampai, alhamdulillah, terima kasih. Kalau nak ziarah kena buat surat dulu ke? Kalau nak datang je. Kalau nak datang dengan bas, kenalah buat surat, kenalah maklumkan pada Puan Zalina. Okey, kalau datang saja nak singgah apa semua, insya-Allah pun boleh juga. Boleh berhubung dengan Puan Zalina pun boleh juga. Dengan saya pun boleh. Bagi tahu je. Nanti kita tolong uruskan. Tempat tinggal apa semua pun kita ada sediakan untuk ruang bilik tamu. Kalau nak datang satu keluarga, nak datang seorang, nak datang berdua, bolehlah belajar mengaji ustaz. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah kalau ada peluang sampai ustaz, insya-Allah. Bagus. Ada cita-cita tu penting. Bolehlah belajar mengaji, insya-Allah. Baik. Tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara alamat seseorang itu dia kasihkan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, dalam sebuah hadis Nabi sebut mengenai man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah. Ustaz nak tanya, kita jawab nanti. Iman Nur Terengganu, ya. Saya pin dululah soalan ni tadi. Okay. Saya kongsikan dululah apa yang nak disampaikan malam ni. Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga akan suka bertemu dengan dia. Tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulang lagi sekali, siapa yang suka nak bertemu dengan Allah, maka Allah juga akan suka untuk bertemu dengan dia. La yakrahul maut illa murida. Jadi tanda orang yang suka nak bertemu dengan Allah iaitu dia suka akan kematian. Lain macam kan. Hai subhanallah. Kita dah sebut dah al-maut. Orang yang suka bertemu dengan Allah, dia kena suka akan kematian. Lalu pernah Sayyidatina Aisyah tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana ada orang suka kematian?" Kematian itu maksud dia apa? Al-maut tu maksud dia apa? Kita dah belajar dah sebelum ni, ingat tak? Siapa boleh sebut balik apa makna kematian? Dalam Al-Quran Allah sebut 4 istilah kematian. Yang pertama al-maut, yang kedua tuwaffa, summa tuwaffa. Okey, contoh ayat dia. Kemudian Allah sebut ajal, wala yuakhirullah wala yuakhirullahu. Macam mana ayat dia? Allah Muhammad. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ajal kan, idza jaa ajaluha. Okey, fala yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Tu contoh ajal. Yang ketiga raji'un ilaihi raji'un. Hujan lebat ustaz tempat saya. Apa lagi? Bacalah doa. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma Allahumma sayyiban nafi'a. Doa ya. Baik tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi macam mana nak suka kematian? Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasul, "Ya Rasul, macam mana ada orang suka pada kematian? Kematian al-maut tu kan maksud dia terpisahnya roh daripada jasad. Siapa suka? Mana ada orang suka? Macam mana boleh seseorang itu dia suka akan kematian? Mustahil lah. Tak akan mungkin ada orang suka pada kematian. Sebab kematian itu
merupakan terpisahnya roh daripada jasad, terpisahnya kita daripada orang yang kita sayang, terpisahnya kita dengan keluarga kita. Kita akan terpisah dengan sahabat handai kita. Kita akan terpisah dengan orang yang kita cintai. Kita akan terpisah dengan harta-harta kita. Mana ada orang suka? Sayyidatina Aisyah sendiri tanya pada Rasulullah, mana ada orang suka? Tetapi dalam hadis ni tadi, tanda seseorang itu dikasihkan Allah, disayang pada Allah, disuka pada Allah, disuka akan kematian. Sebab tu siapa-siapa dia suka nak bertemu dengan Allah, Allah akan suka dengan bertemu dengan dia. Macam tu susahlah kita nak dapat darjat macam ni, kedudukan macam ni, tuan-puan dirahmati Allah. Pagi tadi kita dah cerita dah, satu orang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Nadar, kan, pakcik kepada Anas bin Malik. Ini sahabat Nabi yang betul-betul suka akan kematian. Cuba bayangkan, dia boleh menyesal. Dia cakap pada Rasulullah, saya menyesal sangat-sangat tak dapat menyertai peperangan Badar bersama dengan Rasulullah. Bahkan kelebihan peperangan Badar apa dia, tuan-puan dirahmati Allah? Peperangan Badar ni kelebihan dia, if'al ma syi'tum, kan, kamu buatlah apa yang kamu suka, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala beri kelepasan. Ahli-ahli badan nak buat apa-apa kat dunia ni silakan. If'al ma syi'tum, kan. Kemudian halat lahum macam mana ayat dia, telah dihalalkan syurga untuk mereka kerana kesungguhan mereka dalam berjihad, dan lalu Allah berikan kemenangan kepada ahli Badar 313 orang. Tetapi Anas bin Nadar dia menyesal, tuan-puan dan rahmatullah, sebab tak dapat menjadi tentera Badar, peperangan pertama di dalam Islam. Kemudian dia kata apa? Kalaulah ada peluang, Allah takdirkan ada peluang untuk aku menyertai peperangan selepas ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan bersaksi, Allah akan melihat kesungguhan aku di dalam peperangan tersebut, kesukaan aku terhadap kematian. Seolahnya begitu. Hebat, tuan-puan dan rahmat Allah. Sehingga kan sahabat Nabi ni dia mati syahid, memang betul, memang menjadi satu penyaksian yang luar biasa. Sehingga kan Sa'ad bin Mu'az dia kata, aku tak mampu nak lakukan kesungguhan yang luar biasa, kecintaan terhadap kematian untuk bertemu dengan Allah, daripada sifat yang ada pada Anas bin Nadar ni, tuan-puan dirahmati Allah. Suka dia dengan kematian, sampaikan Sa'ad bin Mu'az ni dia nak cari mayat Anas bin Nadar ni, dia melihat ada 80 samanina darbatan saif, darbatan bis saif, ada 80 tetakan pedang. Tu tak campur lagi tombak dengan panah yang kena pada tubuhnya. Hebat, tuan-puan dan rahmat Allah. Kena tetak sekali, boleh berdiri lagi, lawan lagi musuh. Dahsyat. Kita sekali tetak dah mati. Saya rasa lemahnya saya ni kan, mungkin sekali tetak dah mati dah. Tapi nak beritahu, sahabat ni betul-betul dia sayang, cintakan kematian. Lalu Allah pun mencintai Anas bin Nadar ni. Subhanallah. Rupanya, tuan-puan, lalu Rasulullah jawab balik terhadap persoalan yang dilontarkan oleh Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah di antara sahibah ataupun orang yang ialah isteri Rasulullah yang berani mempersoalkan perkataan tersebut, kan. Ustaz Ahmad terbaik ceramah dan sembang santai malam ni. Terima kasihlah Puan Haliza Idris. Baik, tuan-puan dan rahmati Allah, nak ceritakannya, nak jadikan cerita, kan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berani tanya soalan macam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mana ada orang suka, bahasa kita macam tu, mana ada orang suka kan kematian? Kemudian Rasulullah jawab apa? Cara Allah nak jadikan orang mukmin itu cinta akan kematian, sebelum kematian datang pada dia, Allah akan buka hijab mengenai nikmat-nikmat yang telah Allah janjikan kepada orang yang beriman dengan syurga-syurga, wa farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Allah akan buka hijab orang yang beriman ni sebelum datang kematian, sampaikan dia betul-betul sukakan kematian. Itu maksud dia, kan? Jadi siapa-siapa yang beriman di dunia ini, dia buat persediaan bekalan untuk bertemu dengan Allah, dia betul-betul cari jalan untuk mendekati dirinya dengan Allah, dia lakukan segala perintah Allah, dia lakukan perkara-perkara sunat yang telah diperintahkan oleh Rasulullah,
Lalu sebelum datang kematian dia, Allah akan buka hijab, melihat nikmat-nikmat syurga yang Allah akan sediakan kepada orang beriman tersebut, sehingga akan dia mencintai akan kematian. Maka disitulah alamat seseorang itu dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh dapat. Kalau tuan-puan dapat sesuatu, jadi disitulah tanda-tanda seseorang itu dia rindu untuk bertemu dengan Allah. Allah akan datangkan, Allah akan buka hijab sehingga orang tu dia rindu, suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan buka hijab dia. Jadi doa kan tuan-puan, doa kita tergolong di kalangan orang-orang yang diberikan rasa kasih dan rindu cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kematian kita, Allah dah berikan kekuatan cinta itu tadi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebab tu yang berlaku dekat sahabat Nabi yang bernama Anas bin Nadar tu tadi, tuan-tuan rahmati Allah. Sebelum dia mati syahid tu, dia beritahu dekat Sa'ad bin Mu'az, dia telah melihat syurga di medan Uhud tu. Dia nampak syurga. Dia nampak di Uhud, di bukit Uhud tu ada syurga. Lepas tu memang Allah buka sehingga kan dia suka akan kematian tu tadi kan, kematian syahid tu tadi. Dibuka hijab dia sehingga kan dia bau dalam tengah-tengah gentir tu tadi, tuan-puan dirahmati Allah. Dia tengah berperang tu tadi. Sa'ad bin Mu'az ni, Anas bin Nadar ni dia bagi tahu dekat Sa'ad, aku nampak syurga di bukit Uhud. Aku bauan syurga. Rihaha. Kan? Dalam hadis tu sebut kan, pagi tadi kita baca. Aku melihat, aku bau ni, bauan syurga ada di bukit Uhud. Itu yang dia terjah tu. Dia tak kisah tubuh dia diparang sampai kan thamanina darbatan bisayf, 80 tetakan, dia tak ada rasa takut, tuan-puan dirahmati Allah. Lain sangkut-sangkut dah ustaz, hujan lebat tempat saya. Sabar je lah ya. Saat lagi nanti tengok balik ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah malam ni satu, cukuplah. Janji kita ingat kan. Okey, kita nak jawab soalan lah. Ustaz nak tanya, Imah Noir Terengganu, orang Terengganu, kalau kita berzikir dan berselawat tapi tak ada wuduk, boleh ke Ustaz? Pahala dapat tak? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Ini kelebihan zikir dan selawat kan. Zikir dan selawat dia tak perlukan syarat sah, macam itulah. Dia tak perlukan syarat wajib, dia tak ada rukun dan sebagainya. Maksudnya dia open, di mana-mana pun kita boleh lakukan. Dia tak ada batas waktu kan. Sebab tu benda yang perlu dibanyak-banyak. Kalau solat dia ada waktu-waktu, batas-batas waktu dia. Kita tak boleh mana-mana-mandai daripada subuh, daripada 2 rakaat kita kata nak 4 rakaat, ataupun subuh 2 rakaat kita nak 1 rakaat. Kita tak boleh buat macam tu kan? Dia ada cukup, dia ada perkataan cukup, 2 rakaat cukup, tak boleh tambah-tambah lebih-lebih. Terima kasih yang bertanya. Saya tutuplah ya. Okey, cukup. Okey, tetapi berbeza dengan zikir dan selawat. Zikir selawat 100 cukup Ustaz? Tak cukup. Kalau boleh lebih lagi, silakan. Sebab tu ada seorang sahabat Nabi, dia cakap, ya Rasulullah, aku nak hidupkan malam aku dengan selawat pada engkau. 1/3 daripada malam tu aku akan selawat pada engkau. Bagus, Nabi kata. Kalau lebih lagi bagus. Kalau macam tu saya buat 2/3 malam, maksudnya 2/3 waktu tu untuk selawat je. Bagus. Kalau lebih daripada tu lagi bagus. Ni sahabat yang mencintai Rasulullah kan. Okey, kalau macam tu ya Rasulullah, seluruh malam aku akan berselawat padamu ya Allah. Itulah yang terbaik, Nabi kata. Maksudnya nak beritahu apa? Selawat dengan zikir dia tak ada istilah cukup. 100 cukup lah Ustaz? Tak cukup. 1000 tak cukup. Kalau boleh lagi bagus. 100,000 lebih lagi bagus. Kalau solat subuh dia tak boleh kita nak buat sampai apa? Habis waktu dia habislah. Tak bolehlah nak solat dah. Takat tu je. Itu kelebihan zikir. Zikir kalau tidak tutup aurat, maksud saya di rumah lah Ustaz, pun tak ada masalah.
tak ada masalah. Duduk seorang-seorang, orang lelaki lain tak ada. Maksudnya orang yang dibenarkan, suami, anak lelaki dan sebagainya, tu tak apalah. Dalam keadaan macam tu berzikir, tak ada masalah. Dia tak ada syarat-syarat sampai nak kena tutup aurat. Telanjang tak boleh lah. Janganlah telanjang. Setakat pakai baju kelawar tu boleh. Nak zikir silakan. Nak pakai baju kelawar silakan, tak ada masalah. Nak pakai jubah silakan. Okey, tak ada masalah. Zikirlah. Itu keutamaan dia, tuan-tuan dan rahmat Allah. Okey, kemudian ada soalan lagi ya. Boleh faham ya? Assalamualaikum Ustaz. Kenapa hati rasa bercelaru? Dan saya ke perkuburan dan lihat kawasan perkuburan, hati saya rasa tenang. Kenapa ya Ustaz? Itu tanda-tanda hati hidup. Satu orang kalau dia pergi mengaji, dia tak rasa tenang, carilah hati dia di perkuburan. Kemudian bila dia lihat kubur, hati dia rasa tenang, dia rasa insaf. Di situlah hati dia sebenarnya. Maksudnya orang yang macam ni dia kena perbanyakkan menziarahi kubur untuk menghidupkan lagi hati dia. Okey. Kemudian barulah dia sertai dengan bacaan Quran dan sebagainya untuk meneruskan hati dia menjadi kuat dan hidup. Bagus. Itu ada petanda seseorang bila dia tenang buat sesuatu, maka itu petanda hati dia hidup dengan amalan tu tadi. Lalu istiqamahlah dengan amalan tersebut sampailah kematian datang padanya. Ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Masya Allah, hebat. Hebat perkataan ni kan. Bagus. Ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Bagus. Ini perlu dipinkan. Baik tuan-puan dan rahmati Allah, alhamdulillah. Ada lagi soalan? Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam ini, lagi-lagi saya nak soalan. Bagilah soalan sampai saya tak boleh jawab. Kalau tuan-puan bagi satu soalan, saya tak boleh jawab, nanti malam ni saya tak tidur, saya cari jawapan dia. Bagilah soalan sampai saya tak boleh jawab ya. Okey. Saya akan cari sampai dapat. Lepas tu saya akan kongsikan pada tuan-puan dan rahmati Allah, insya-Allah. Rindu bertemu dengan Allah. Ya, betul. Bagus. Carilah jalan untuk bertemu. Sampai sekarang lah tuan-puan dan rahmati Allah, saya jujurlah, kelemahan diri saya, saya masih tak boleh lagi memiliki kemampuan seperti mana yang ada pada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Nadar. Saya rasa luar biasa. Patutlah Sa'ad bin Mu'adh dia kata apa? Saya tak boleh nak buat macam tu. Luar biasanya Anas bin Nadar ni. Sampai dia boleh nampak syurga kat medan Uhud. Dia boleh bau wangian syurga. Memang tu tandanya Allah sayang pada dia. Kan tadi Nabi sebut tanda-tanda Allah nak bagi seorang orang beriman ni tadi, supaya dia cinta akan kematian, Allah akan buka hijab dia, nikmat-nikmat dia dalam syurga. Di dunia lagi Allah akan bukakan hijab dia sebelum kematian dia, sehingga kan dia cinta akan kematian, cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Okey, ada soalan saya Ustaz belum jawab pasal video Allah berfirman pada Jibril tu. Lah. Saya masih tak jumpa lagi. Baik. Itu soalan tu perlu dicari lagi. Sebenarnya saya tak jumpa lagi tu. Tak apa, nanti kalau saya jumpa nanti saya kongsikan balik. Dan soalan ni berkaitan dengan Allah lebih suka solat umat Nabi berbanding dengan solat para Jibril alaihissalam, para malaikat yang lain. Mengapa? Kalau kita lihat secara teks itu, kita tak tahu sumber tu daripada mana, tapi kalau kita lihat dari sudut teks tu benar, memang sahih. Allah memang suka amalan solah daripada seorang hamba-Nya, iaitu manusia berbanding dengan para malaikat. Malaikat dia zikir, Allah dah suka dah, memang suka. Tapi Allah lagi suka pada amalan-amalan yang dilakukan oleh penduduk bumi ni, manusia ni tadi, umat Nabi SAW. Kerana apa? Kerana ada kata-kata para ulama mengenai tafsiran tentang Allah suka zikir seorang hamba umat Nabi ni. Kerana apa? Kita ni ada perlawanan antara nafsu syaitan dengan dunia. Dunia tarik kita, syaitan tarik kita, hawa nafsu tarik kita. Tiba-tiba kita boleh kawal diri kita untuk mengingati Allah, untuk salah, untuk dirikan salah, untuk tutup aurat dengan sempurna. Maka apabila seseorang hamba itu dia menunaikan ibadah, dia melakukan ibadah tu tadi, zikir, salah tu tadi,
maka Allah sangat-sangat mencintainya. Dan bila Allah mencintai seseorang hamba itu, Allah akan bagi tahu pada malaikat Jibril, cintai hamba ni tadi, dan malaikat Jibril akan bagi tahu ke seluruh makhluk di langit, para malaikat di langit, untuk mencintai hamba itu tadi. Lalu kecintaan itu akan tersebar di atas muka bumi ni, maka makhluk di atas muka bumi ni semua akan mencintai hamba ni tadi. Dia macam tu. Okey. Tapi tak apa, kita cari lagi hujah tu tadi mengenai persoalan tu tadi, insya-Allah. Baik, kerana kita adalah hamba-Nya, semoga kita Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami sahkimi. Lagi. Subhanallah. Ada lagi soalan? Okey, kita teruskan. Kita tengok ada soalan lagi tak? Ustaz, kalau orang koma, dia meninggal, tu tak tahu dia boleh mengucap ke tidak. Macam mana tu Ustaz? Arwah suami saya begitu, dia koma dari rumah terus meninggal di hospital. Wallahu alam. Jadi kita tak tahu situasi dia bagaimana. Cuma kita doalah moga-moga Allah tempatkan di tempat yang baik kan. Moga-moga sebelum dia koma tu dia sempat mengucap dan sebagainya kan. Sebab situasi tu, kalau dia ditidurkan macam isu sebelum ni, lain cerita juga kan. Pula Ustaz, lalai, leka, malas, adakah godaan syaitan? Baik, lalai, leka, malas, itu adalah sifat manusia kan, sifat manusia. Lalu syaitan, dunia, dia mengambil kesempatan untuk membawa kita terus berada dalam keadaan kelalaian kan. Biasalah sifat manusia ni memang nasia, lupa kan? Dia tak terlepas daripada kelalaian dan sebagainya. Tetapi ketika dia sedar tentang kelalaian dia, lalu dia kembali kepada Allah, itu sangat-sangat perbuatan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah kan, macam kita kan, yang cipta kita ni siapa? Allah. Okay. Kalau kita ada anak, ni saya bagi satu gambaran mudah untuk kita faham mengenai persoalan tadi kan. Kita ada anak, tiba-tiba kita bawa dia jalan-jalan, dia sesat, kita cari dia, cari di sini tak jumpa, cari di sini tak jumpa kan. Anak kita tu sesat, tiba-tiba bila kita masuk ke dalam tandas, kita jumpa dia dalam tandas. Betapa gembiranya kita bertemu dengan anak kita yang hilang tu tadi, tuan-tuan dan rahmati Allah. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya. Allah yang ciptakan kita. Allah sangat menanti kehadiran hamba-hambanya kembali pada Allah. Allah tunggu di sepertiga malam, hamba ni tak bangun. Tak apa, Allah masih beri peluang. Di hujung malam dia bangun tak bangun juga, Allah masih tunggu di waktu subuh. Dia bangun tak solat subuh? Tak ada juga waktu subuh, dia tak jumpa. Allah tunggu di waktu duha. Allah buka, kat situ ada solat duha. Tak ada juga waktu duha. Allah tunggu dia untuk bersedekah. Tak ada juga, dia tak ada sedekah. Allah tunggu dia kat pintu berpuasa. Puasa pun tak ada. Allah tunggu lagi dekat pintu jihad. Tak ada juga. Allah tunggu di pintu masjid, di dalam masjid, dia tak ada juga. Dalam majlis ilmu, dia pun tak ada. Sudah. Malaikat pun pening. Macam mana nak selamatkan orang ni? Kat semua pintu dia tak ada. Macam mana aku nak selamatkan dia? Nampak? Allah sangat merindui hamba-hambanya yang hilang ni. Mana dia pergi ni? Aku nak bagi dia rahmat, aku nak bagi dia keampunan, tapi dia tak masuk pintu-pintu ni tadi. Tiap-tiap hari Allah tunggu untuk mendengar keluhan, doa hamba ni tadi. Masuklah dalam pintu-pintu mana pun, Allah tunggu ni. Tapi kita yang tak nak masuk ke pintu tadi. Kita yang menghilangkan diri, terus menghilangkan diri. Jadilah kes macam seorang ibu yang kehilangan anak dia bertahun-tahun. Tapi apa perasaan seorang ibu, seorang ayah bila dia bertemu dengan anak dia yang hilang tu tadi? Gembira. Allah juga berkali-kali gembira kepada hamba-Nya yang dulu dia sesat, lalu dia kembali pada Allah. Allah sambut dengan penuh kegembiraan. Innallaha ghafurur rahim. Allah berkali-kali mengampunkan hamba-Nya dengan penuh rahmat. Sebab tu apabila satu orang dia bermaksiat pada Allah, dia sesat, tetapi di hujung umur dia bertaubat pada Allah, dia kembali pada Allah, Allah sangat suka.
Macam mana seorang ibu dia suka bertemu dengan anak dia dah bertahun-tahun. Ada satu video, tuan-puan ingat tak? Kan? Adik-beradik terpisah lama. Abang dia pergi jauh dah. Tiba-tiba dah umur 60 tahun. Masing-masing dah tua. Tua sungguh. Bertemu. Menangis adik dia. Kenapa bang? Kau pergi mana ni? Lama aku tak jumpa. Abang dia relax. Tak menangis. Tapi sedih lah tu. Tapi bila bertemu, oh seronoknya. Begitu tuan-puan dirahmati Allah. Allah yang ciptakan kita. Allah ternanti-nanti untuk mendengar keluhan, doa daripada seorang hamba yang sesat bertahun-tahun. Bangunlah sepertiga malam. Allah tunggu. Kita nak minta, silakan. Kita ada hajat, silakan. Kita nak mengadu, silakan. Kita nak mohon ampun, silakan. Allah tunggu. Di hujung malam, di hujung apa? Fi dhahril lail. Macam mana? Di hujung malam, macam mana? Dia ada istilah dia Nabi sebut kan. Allah tunggu, Allah tunggu. Subhanallah. Jadi kita carilah di mana-mana pintu kita masuk pun Allah sentiasa menanti. Pastikan Allah jumpa kita di pintu sedekah. Allah jumpa kita. Kita jumpa Allah di pintu puasa, zikir, bacaan Quran, salawat, istighfar. Itu pintu-pintu semuanya. Allah tunggu. Allah sangat gembira untuk bertemu dengan hamba-hambanya di pintu-pintu ni tadi. Subhanallah. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu atas kelemahan diri saya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.